Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sambungan siri video saya menjelaskan buku Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sambil itu jemput menikmati pemandangan matahari turun daripada salah satu penerbangan saya baru-baru ini. Di tepi skrin tu yang ada nampak benda batu melengkung ke atas tu, yang itu tu ialah sayap kapal terbang, ya. Okey, zikir kedua, zikir ketiga adalah contoh terbaik bagaimana bid'ah menenggelamkan sunnah. Menjadi kebiasaan amalan kebanyakan masjid, kebanyakan surau di Malaysia, mereka membaca zikir-zikir yang saya katakan bid'ah itu, dan ia menjadi satu kelaziman, satu kebiasaan dibacakan pula oleh para imam, para ustaz, para penceramah jemputan, sehingga orang ramai beranggapan itulah yang sunnah. Lalu apabila yang bid'ah tu dianggapkan sebagai sunnah, sunnah yang sahih, sebab zikir yang dibaca ni daripada Sahih Muslim, juga dalam Sahih Bukhari, zikir yang sahih itu tenggelam sehingga langsung tidak diketahui. Saya sendiri lama dulu apabila mempelajari tentang zikir ni, macam, uish, mana mari ni, lain macam betul. Tapi tengok dalam Sahih Bukhari, tengok dalam Sahih Muslim. Jadi inilah antara bahayanya bid'ah. Walaupun kita kata kecil, tetapi bahaya bid'ah itu menenggelamkan sunnah, sehingga akhirnya orang akan beranggapan yang bid'ah itu ialah sunnah. Sementara yang sunnah tu kalau kita buat, orang pandang macam, hang buat bid'ah apa tu? Padahal yang kita buat itu, yang kita bacakan itu ialah sunnah yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita lihat apakah zikir yang kedua itu daripada buku saya. Okey, ia daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha minas salati wassallama qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya apabila selesai daripada solat dan salam, beliau menyebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ni yang saya kata tu. Saya sendiri pertama kali dulu macam, lain macam zikir ni. Mujurlah buku yang saya baca tu ada nota kaki, diberikannya Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian saya carilah kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ternyata ada. Lalu saya pun mengamalkannya. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pertama kali membacanya, memang terasa aneh kan? Tetapi inilah yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayuh kita mendalami sedikit maksud di sebalik zikir ini, supaya apabila kita membacanya, kita benar-benar dapat menghayatinya. Sebab ingat, zikir bukan sekadar sebutan di lisan, tetapi kita juga hendaklah khusyuk dan menghadirkan hati serta fikiran ketika membacanya. Okay? Memang kadang-kadang baca, fokus tu lari, kekhusyukan tu lari. Saya pun sendiri demikian juga. Maklumlah, lepas solat kita memikirkan masalah agama, masalah umat kononnya kan. Tapi lari. Tapi kita tarik balik supaya zikir kita tu bukan sekadar sebutan di lisan, tetapi juga penghayatan tentang maksudnya, ya. Okey, secara ringkas, apakah yang dimaksudkan oleh zikir ini? Okey, ia bermula dengan la ilaha illallah. Yang ini kita sama-sama maklum, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah wahdahu, yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini jangan sekadar sebutan saja, hendaklah kita jadikan ia sebagai sesuatu yang benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Sebagai contoh, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi sekutu ini tak semestinya patung, tak semestinya pokok, tak semestinya batu. Kadang-kadang boleh jadi juga orang-orang soleh yang seseorang itu beristighasah kepadanya, orang soleh yang telah pun mati, lalu dia berdoa meminta tolong kepadanya. Padahal berdoa adalah salah satu bentuk ibadah juga. Okey, jadi dia telah meletakkan sekutu bagi Allah, di mana dia berdoa
kepada orang mati tersebut. Beristighosah kepada orang mati tersebut. Yang ini satu contoh. Tuan-tuan dan puan-puan jemput mengkaji buku saya, 13 perkara yang mencemari kemurnian tauhid. Perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Sebab kita biasa belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk, perkara-perkara yang membatalkan solat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi mungkin sebahagian kita tak belajar perkara-perkara yang merosakkan tauhid, perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Baik. Diteruskan lagi, lahu mulku, baginya lah segala kerajaan, walahul hamdu, baginya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bagi Allah lah atas segala sesuatu maha berkuasa, wa huwa, dan dia ala kulli, atas setiap sesuatu, syai'in qadir, maha berkuasa. Kemudian, ini yang kalau ada ikuti siri video sebelum ni, saya ada jelaskan bahawa doa ada dua jenis. Doa yang kita sebenarnya memuji Allah, ataupun doa yang sebenarnya kita membuat satu kenyataan tentang Allah, di mana lafaznya memang tetap, memang fix saja. Itu doa jenis pertama. Doa jenis kedua ialah doa permohonan hajat, apabila kita hendak memohon sesuatu atau kita ingin meminta perlindungan daripada sesuatu. Doa yang jenis kedua ni ia variable, kita boleh susun perkataan kita sendiri. Tetapi doa yang pertama ni ia fix, perkataannya sama saja, dan ia dibaca berulang-ulang menjadi satu zikir meskipun ia dimulakan dengan Allahumma. Sila rujuk video saya dalam siri ini juga. Dalam siri ini juga berjudul berdoa itu dalam solat atau selepas solat. Baik. Jadi di sini ialah doa kategori pertama itu, yang ini Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau berikan, apa yang engkau kurniakan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang dapat memberi apa, lima mana'ta, apa yang engkau halang. Jadi bila kita baca ni dengan penuh penghayatan, dan kita perlu baca 5 kali sehari selepas solat fardu, ia memberi satu semangat kepada kita bahawa dalam kehidupan dunia ni kita hanya usahakan yang terbaik. Kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi, dan tak ada orang yang dapat menghalangnya. Kalau Allah tak nak bagi, Allah tak akan bagi, dan walaupun orang semua nak bagi. Katakan kita ni dalam perniagaan ke, kita usaha saja. Kalau Allah nak bagi rezeki, keuntungan, Allah bagi keuntungan. Kalau Allah tak bagi, tak bagilah. Bukan sebab orang lain. Sebab kadang-kadang kita ni dalam urusan dunia, bila kita gagal, kita mencari-cari alasan. Orang lain lah yang menghalang, orang tu lah. Orang yang gagal, dia selalu blame other people. They find excuses. They like to blame other people. Sementara orang yang berjaya, kalau dia tak berdapat sesuatu, dia fikir kenapa tak dapat dan macam mana dia dapat perbaiki dirinya sendiri. Successful people, they find reasons to be successful. People with failure, they will find excuses why they fail. Aku gagal sebab dia tu ni, sebab ni, padahal dia sendiri buka kedai lambat. Padahal kalau dia kedai makan, katakan makanan dia yang tak sedap. Servis dia yang tak bagus kan. Jadi dengan doa ini, kita ada keyakinan bahawa kalau sesuatu perniagaan ke, kita bekerja ke, apa ke, kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi. Tak ada orang yang akan boleh halang punya. Bukanlah kerana ada orang dengki ke, bukanlah kerana persaingan ke apa ke, tak. Allah nak bagi, Allah bagi. Dan kalau Allah tak nak bagi, semua orang nak bagi pun, Allah tak bagi, tak bagilah. Jadi kita berusaha juga, dan kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. No excuses. No excuses. We work. Kita berusaha sedaya upaya yang boleh. Tidak ada yang dapat menghalang apa yang engkau akan kurniakan. Allah nak bagi, bagi. Allah nak bagi kita keuntungan, Allah akan bagi kita keuntungan. Allah nak bagi kita projek itu dipilih sebagai projek pilihan syarikat, Allah akan bagi. Kalau Allah nak bagi kita, Allah akan bagi. Tak ada orang yang boleh halang. Dan kalau Allah tak bagi, orang semua bekerja keras nak bagi pun tak boleh juga, sebab Allah tak bagi. Jadi ia memberi, sebenarnya kalau kita faham kan, ia memberi kita satu semangat untuk betul-betul berusaha dan betul-betul bergantung kepada Allah sahaja.
Okey, bukannya kalau tak dapat, macam saya katakan, tak dapat, kita blame orang lain lah, aku kena sihir lah, orang tu dengki lah, orang tu ni lah, dia tu pandai bodek bos lah, jadi bos pun pilih projek dia, padahal projek kita yang kita buat presentation yang teruk, ataupun idea yang tidak bernas kan. Okay? Kita mula blame orang lain. Kemudiannya apa? Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah ada manfaat bagi pemilik kekayaan ataupun pemilik kedudukan kerana daripada engkau lah ya Allah segala kekayaan ataupun segala kedudukan. Apa maksudnya di sini? Kadang-kadang seseorang itu ada sedikit kekayaan, lalu dia pun anggap dia dirinya hebat sangat kan. Padahal bila-bila masa Allah boleh menarik kelebihan tersebut, Allah boleh menarik kekayaan tersebut, Allah boleh menarik kedudukan tersebut. Kita bagi contoh lah, katakan seseorang itu dia kaya, dia pun beli phone yang mahal, macam ni ke, ataupun iPhone 14 yang model yang top sekali ke, sampai 7,000 apa semua tu kan. Bila-bila masa Allah boleh tarik, tengah-tengah main jatuh dalam sungai ke apa kan, tengah guna phone jatuh, bila-bila masa saja Allah boleh ambil kan. Kerana bagi Allah lah segala kekayaan, segala kedudukan. Maka kita ni kalau inginkan sesuatu, kita berharap kepada Allah, dan apabila Allah memberi kita sedikit daripada kekayaan, kedudukan, kelebihan itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana tiadalah manfaat bagi pemilik kekayaan, kedudukan itu, kerana daripada Allah lah segala kekayaan. Allah, kalau Allah nak, Allah akan boleh memberi lebih, dan kalau Allah nak, Allah akan mengambilnya semula sehingga kita tidak tertinggal apa-apa. Okey, jadi ini zikir yang kalau kita baca selepas solat suadu, dan kemudian kita meneruskan kehidupan harian kita, tak kisahlah anda dalam kerjaya anda, dalam bisnes anda, dalam apa pun, dengan kefahaman, dengan penghayatan, dengan apa yang kita sebut ni, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu. Jadi kita ni akan terus berusaha. Yang penting kita berusaha. Kita nak tahu apa yang Allah nak kurniakan kepada kita. Kita berusaha. Dan kita tak blame kalau ada kegagalan. Kita tak blame on others. Kita kata, okey, ini Allah tak beri, ada hikmah di sebaliknya. Tak apa, aku cuba lagi. Kan? Dan kalau kita dapat pun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, kalau ada orang menolong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, tidaklah bersyukur kepada Allah sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Okey, kalau kita mendapat dan orang-orang di sekeliling menolong kita, hendaklah kita turut berterima kasih kepada mereka. Okey, dan seterusnya, tiada manfaat bagi pemilik kekayaan, pemilik kedudukan, kerana daripada engkaulah segala kekayaan, segala kedudukan. Maka hendaklah kita sentiasa berharap kepada Allah SWT, dan jika Allah beri kita sedikit, jangan pula menjadi ujub, menjadi sombong tentangnya ya. Bila-bila masa Allah boleh menariknya balik. Baik, nanti kita akan masuk ke lafaz zikir yang ketiga pula. Selepas itu baru kita akan masuk tentang bid'ah yang berlaku bagi lafaz zikir yang kedua dan ketiga ni. Sebab bid'ah yang berlaku bagi lafaz zikir yang kedua dan ketiga ini sama, maka saya akan buatnya dalam satu video saja, mencukupilah. Baik, sehingga sini saja dahulu. Okay, ayuh kita selalu membaca zikir ini dengan penuh penghayatan, ya, dengan penuh penghayatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.